A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita terus menerus merafak rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala kurniaan Allah kepada kita, khususnya Allah kurniakan kita iman dan Islam, dan Allah pilih kita untuk melalui perlatihan ataupun latihan yang intensif sepanjang bulan Ramadan ini agar kita dapat melalui proses untuk membangunkan, untuk meneguhkan, untuk mengukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam siri Tazkirah Ramadan tahun 2024 ini kita telah sampai ke episod yang ke-10. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung tentang sebab-sebab hati menjadi keras membatu. Semalam kita dah sebut tentang maksiat, dan kita nak masuk lebih sikit lagi. Salah satu sebab yang utama hati itu menjadi keras membatu dan yang menyebabkan kemerosotan kualiti iman kita adalah terbiasa dengan maksiat dan kemungkaran. Dosa merupakan penghalang yang paling utama, penghalang yang paling besar sekali kepada seseorang itu untuk sampai kepada Allah SWT. Dosa dan maksiat ini merupakan penghalang utama perjalanan seseorang menuju kepada Allah SWT. Kemaksiatan yang kecil kadangkala akan membawa seseorang itu melakukan maksiat yang lebih besar dari maksiat yang pertama. Jadi kata seseorang itu berada dalam keadaan yang lemah, dan semua kita menyedari bahawa kita lemah. Apabila kita lemah, kita besar kemungkinannya akan terjatuh kepada maksiat. Tetapi seandainya kita tidak menyegerakan di hati kita untuk kembali pada Allah SWT, untuk bermuhasabah dan bertaubat kepada Allah SWT, memohon keampunan sungguh-sungguh kepada Allah SWT, para ulama mengatakan bahawa maksiat itu mungkin akan membawa kita kepada maksiat lain, dan mungkin kepada maksiat yang lebih besar daripada yang pertama yang kita lakukan. Maksiat ini seandainya kita tidak halang diri kita daripada terus melakukannya, lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan, dan satu persatu maksiat
kita lakukan sehingga kita biasa dengan melakukan maksiat dan kita selesa melakukan maksiat. Yang lebih lagi berbahayanya apabila kita kecanduan ataupun ketagihan kepada maksiat yang tertentu. Jadi bila hati dah suka kepada kemungkaran, kepada maksiat, dia sukar untuk kita berpatah balik. Dia macam satu lubang yang kita masuk semakin jauh. Dia sukar untuk kita keluar. Kecuali orang yang Allah kurniakan hidayah dan taufik. Dia akan merasa, dia akan melalui satu kemerosotan yang menyebabkan keagungan Allah dan kebesaran Allah itu semakin terkikis daripada hati kita, semakin menghilang, semakin lemah. Jadi jalan kita, langkah kita menuju Allah SWT itu semakin lemah. Sebab tu kita tidak boleh meremehkan dosa, kerana satu dosa akan membuka pintu kepada dosa-dosa yang lain, sehingga kita rasa, sekarang ni istilah yang biasa digunakan, kita telah normalizekan maksiat itu, dah biasa. Ada sekarang anak-anak muda berkata, that's my lifestyle, ini cara hidup saya, tinggal solat, buat maksiat, dan dia akan tenggelam semakin ke dalam kancah maksiat dan kedurhakaan kepada Allah SWT, sehingga dia tidak mampu lagi bergerak ke arah Allah SWT sebagaimana yang telah Allah gariskan. Hidup seorang hamba itu kena balik kepada Allah SWT dengan keimanan yang benar, dengan kesungguhan dalam beribadah, dengan ikhlas, menahan diri daripada dosa. Semua ini semakin hilang daripada diri dia. Dia jadi orang yang semakin hari semakin durhaka pada Allah SWT. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia bawa kepada satu punca mati ataupun keras membatunya hati kita tu, iaitu melupakan maut, melupakan kematian, dan melupakan kehidupan akhirat. Walaupun dia zahirnya seorang Muslim, secara resminya seorang Muslim, tetapi dalam hatinya dia tidak langsung merasakan di depan diri dia tu ada kematian. Di depan diri dia tu ada akhirat, ada hisab, ada syurga dan neraka. Jadi dia terlupa langsung tentang kehidupan akhirat. Ini yang kita nak kena sangat-sangat sensitif, perlu sungguh-sungguh agar kita dapat menahan dan mencegah diri kita daripada kemerosotan yang begini. Jadi insya-Allah pada episod yang akan datang kita akan berbincang tentang bagaimana kita nak merawat dan mengubat hati yang keras membatu, insya-Allah. Jadi saya mohon kepada Allah SWT keampunan dan kemaafan kepada anda semua, dan jazakumullahu khairan. Berbanyak terima kasih kepada yang sudi menonton
Semoga ini adalah kebaikan untuk kita semua dan bermanfaat kepada kita semua. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.